Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Setelah hampir agak lama juga tak berada di studio ni, kini saya kembali. Kepada yang rindu, jangan rindu-rindu selalu. Tiba. Okay. Itu dia, kalau rindu inilah masanya mengubat rindu dengan menyaksikan kami di Apa Khabar Malaysia. Sehingga jam 10 ini kita bersiaran pastinya melalui pelbagai platform ya. Selain daripada siaran langsung daripada televisyen, anda juga boleh menyaksikan dan mengikuti kami secara langsung di media sosial melalui Facebook. Okey, dan Izu, macam biasalah hari ini saya dah nampak wanita Melayu terakhir dah hari ini. Cuma saya je tak jadi lelaki Melayu terakhir. Dia ada kisah sebenarnya berkaitan dengan pakaian kita. Nurul mengenakan pakaian songket. Lelaki sepatutnya busana, tapi kita hari ini batik. Kita awalkan. Tak apa, tak ada yang salahnya, tak ada yang silap di situ, tapi masih lagi mengekalkan konsep pakaian Melayu dan betul. Pastinya ini merupakan satu imej yang orang kata apa, kerap kali ketinggalan untuk kita ingati, tetapi ianya adalah sebagai satu asas dalam budaya betul, kita betul, yang perlu kita pelihara. Nanti kita akan sentuh sekejap lagi bersama dengan tetamu kita, tapi kita nak menyebut juga sebab kita lihat trafik hari ini agak lancar, Nurul. Ya, betul. Sebab mungkin orang kata sebagai persediaan awal untuk menyambut cuti, tahun baru Cina. Mungkin ada yang dah mengambil cuti awal dan sebagainya. Tapi itu tak apa, perancangan masing-masing. Tapi apapun yang sudah bercuti, saya ucapkan selamat bercuti. Kerana minggu depan baru kita ucap selamat tahun baru Cina. Awal lagi nak ucap tahun ni. Minggu ni. Awal. Itu dia. Tapi baguslah. Yang pastinya kita mengelakkan daripada kesesakan lalu lintas dan mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Perancangan awal tu sebenarnya memang sangat bagus itu. Tapi seperti biasa kita nak ikuti antara perkembangan berita yang kita nak kongsikan kepada penonton pada hari ini. Mungkin Izu boleh kongsikan. Antara yang boleh kita kongsikan di portal bernama .com apabila semalam kita dikejutkan dengan satu berita yang agak mengejutkan berkaitan dengan Kementerian Pendidikan apabila wang bantuan awal persekolahan hilang dan ia dikatakan wujud pelanggaran SOP, Standard Operating Procedure, yang melibatkan kewangan. Itu yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan iaitu YB Fadlina Siddiq. Apapun, kes sekarang ini masih lagi dalam siasatan polis serta Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor bagi mengenal pasti apakah punca sebenarnya. Kerana kalau kita melihat kepada SOP yang sebenarnya adalah apabila melibatkan wang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang melebihi daripada RM10,000, ada dua cara. Yang pertama, perlu diiringi oleh 2 orang guru ataupun diiringi oleh menggunakan perkhidmat pengiring daripada polis jika berlaku pengeluaran wang tunai melebihi daripada RM10,000. Jadi kita sedia maklum wang yang dikeluarkan agak besar. Statement yang dikeluarkan oleh guru besar itu pun agak meragukan kerana beliau mengatakan bahawa dah 10 tahun tidak menggunakan khidmat pengiring dan tiada apa-apa yang berlaku. Jadi apapun kita serahkan kepada pihak polis. Kita tak nak buat spekulasi awal kerana tak nak mengelakkan apa-apa perkara yang muskil menggusarkan penduduk di luar sana sebab melibatkan wang ni sebenarnya sebenarnya ini pun kes pun masih dalam siasatan polis dan kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk melakukan tugasan siasatan. Tapi apapun, selepas ni perlu lebih berhati-hati. Izu, dia pastinya membawa satu jumlah yang besar kerana malang itu pastinya tidak berbau. Mungkin sebelum ni tak ada masalah, tiba-tiba kali ini mendatangkan satu musibah yang paling ditakuti dan digeruni. Dan kali ini kita nak bercakap lagi mengenai satu mungkinlah kalau sekiranya tidak dapat ditangani akan menjadi musibah, tetapi dengan kecekapan ATM di mana Angkatan Tentera Malaysia dalam mengenal pasti 4 kemungkinan yang menjadi punca pihak tertentu untuk cubaan menggondam rangkaian sistem komunikasi pertahanan negara dapat dilumpuhkan dan juga ditumpaskan. Tahniah kita ucapkan kepada pihak ATM. Dan hasil siasatan mendapati perbuatan yang mungkin dilakukan oleh satu kumpulan atau individu itu adalah untuk menguji kemampuan teknologi pertahanan siber selain mencuba kemahiran mereka dalam teknologi semasa. Dan penggodam baharu yang dikenali sebagai duckping dilaporkan menggunakan email pancingan data dan perisian lanjutan untuk menjejaskan sistem pertahanan tentera di Filipina dan Malaysia serta organisasi kerajaan di Kemboja, Indonesia dan Bosnia Herzegovina. Dan cara modus operandi yang digunakan adalah dengan menggunakan email pancingan dalam cubaan serangan secara rawat ke rangkaian email
rasmi yang digunakan oleh beberapa agensi di Kementerian Pertahanan dan ATM baru-baru ini. Dan nampaknya pihak ATM mengambil langkah yang begitu drastik dan ketat dengan mengawal ataupun memperketatkan kawalan keselamatan daripada diserang oleh cyber ini, daripada serangan cyber. Dan ini merupakan satu tindakan yang begitu bijak dan seharusnya sistem pertahanan cyber diperketatkan dari hari ke hari, apatah lagi ianya membabitkan akan isu keselamatan negara. Dan mungkin seterusnya Izu. Juga bercakap soal dengan pengetua sekolah apabila bekas pengetua sekolah dihadapkan dengan 13 pertuduhan rogol amang seksual. Setakat apa yang terkini, suspek ataupun tertuduh mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan. Sebenarnya kes melibatkan rogol amal seksual dalam kalangan pelajar ini bukanlah satu perkara yang baru di Malaysia. Dia dah berlaku sejak lama sejak daripada kita lahir lagi. Cuma bila berlaku peredaran zaman, pertukaran teknologi dan sebagainya, rakyat semakin cakna. Dan perkara ini sebenarnya bukan satu perkara yang perlu dipandang remeh oleh setiap pihak. Kena pandang serius benda ni, sebab kita tahu di sekolah merupakan satu institusi di mana setiap pelajar akan dibentuk, dibimbing untuk menjadi pelapis generasi negara terutamanya, yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi usahawan dan sebagainya. Jadi mereka ini sepatutnya kita bimbing, akan tetapi disebabkan tindakan sesetengah individu menyebabkan mereka trauma dengan apa yang terjadi, lalu merosakkan imej sekolah itu sendiri. Izu sekolah adalah satu tempat ataupun institusi yang kita sifatkan selamat untuk anak-anak kita pergi dan untuk mendapatkan ilmu seperti yang Izu kata. Dan seperti biasa Izu, tadi Izu dah cakap keadaan trafik hari ini tenang-tenang belaka dan kurang kesesakan lalu lintas. Kita nak tahu juga cuaca ni sebabnya memain peranan untuk kita merancang perjalanan kita. Itu paling penting sebenarnya, cuaca. Tapi kita nak tengok dulu cuaca hari ini macam mana ramalannya. Kita saksikan dahulu. Assalamualaikum dan salam hormat. Isu berhubung keterjaminan bekalan air mentah dalam negara perlu diberi perhatian susulan perubahan iklim yang berlaku di peringkat global ketika ini. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata perkara itu perlu bagi memastikan negara mempunyai bekalan air mencukupi dalam menghadapi isu perubahan iklim. Katanya Malaysia turut terkesan dengan perubahan iklim di peringkat global dan kini sedang mengalami perubahan El Nino dengan La Nina yang boleh mengancam bekalan air negara. Nik Nazmi berkata antara langkah yang dilakukan kerajaan bagi mengatasi isu itu termasuk memastikan hutan simpan dan hutan paya bakau di negeri ini akan terus dipelihara kerana hutan Malaysia merupakan antara yang tertua serta terbaik di dunia, malah mempunyai daya penangkapan karbon yang baik. Beliau berkata kerajaan juga menjalinkan kerjasama dengan negara lain di peringkat antarabangsa bagi mencapai matlamat untuk mengurangkan peningkatan suhu kerana setiap negara mempunyai sasaran yang sama. Pada masa sama, beliau turut meminta rakyat agar turut sama memainkan peranan dengan mencimatkan penggunaan air. Presiden Persatuan Orang Kurang Upaya OKU Sentral, Senator Datuk Rasadi Barat Z menyarankan Kementerian Kesihatan KKM supaya mewujudkan dasar penyakit jarang jumpa bagi menjaga kebajikan dan penjagaan kesihatan komuniti penghidap penyakit itu. Beliau berkata ia merangkumi dana sokongan kerajaan, penyelidikan jujukan genom, jumlah pakar genetik dan penyediaan fasiliti rawatan di hospital atau klinik pakar.
Datuk Ras Adiba turut menggesa supaya Pusat Kesihatan Mental Masyarakat Mentari ditambah dan terdapat sekurang-kurangnya satu pusat itu di setiap daerah bagi mengatasi masalah kesihatan mental yang semakin membimbangkan. Katanya peruntukan tambahan harus juga diberi bagi menambah baik fasiliti semasa pusat-pusat mentari selain meneliti semula cadangan terdahulu berkenaan penubuhan Institut Kesihatan Mental. Sementara itu, mengenai kertas putih yang disasar dibentangkan di Parlimen pertengahan tahun ini, beliau meminta agar elemen penjagaan dan reformasi kesihatan OKU dimasukkan sebagai fokus utama. Antara lain termasuk meneliti semula garis panduan caj pemeriksaan kesihatan bagi pengesahan ketidakupayaan OKU supaya caj RM100 di bawah perintah fee perubatan 1982 dimasukkan bagi menggalakkan individu OKU berdaftar secara sah dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beberapa lagi cadangan termasuk memperluas dan meningkatkan perkhidmatan kesihatan reproduktif kepada golongan OKU, khususnya wanita kurang upaya, supaya menyediakan lebih ramai pengamal perubatan dan anggota kesihatan yang terlatih dalam bidang ketidakupayaan. Wakil Tunggal Negara dalam acara Perseorangan Wanita, Goh Jin Wei, tersingkir seawal pusingan pertama pada kejohanan badminton terbuka India di Dewan Tertutup KD Jadaf di New Delhi semalam. Pemain profesional dan bekas juara remaja dunia 2 kali itu tewas kepada bekas juara dunia dan juga pilihan ke-6 dari Thailand, Ratchano Intanon, 13-21, 11-21 dalam masa 27 minit. Sementara itu, beregu wanita negara dan juga nombor 17 dunia, Vivian Ho Lim Chiu Sin, turut terkandas di pusingan pembukaan dengan kekalahan straight set 16-21, 9-21 di tangan beregu China, Li Wenmei, Liu Chuan dalam masa 36 minit. Kejohanan Jelajah Dunia Super 750 yang menawarkan hadiah wang tunai $900,000 menyaksikan kejutan pada pusingan pembukaan apabila beregu lelaki pilihan pertama, Takuro Hoki Yogo Kobayashi dari Jepun, ditunjuk jalan keluar oleh beregu Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Sung Jae 13-21, 18-21 dalam masa 39 minit. Hari ini, jago perseorangan lelaki negara, Lee Zijia, akan membuka kempen dengan menentang pemain Indonesia, Shisar Hiren Rush Chavito. Sekian dari Bilik Berita. Dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Baik, penularan COVID-19 masih lagi memberi trauma kepada rakyat Malaysia. Pada tahun ini juga kita dikejutkan dengan beberapa gelombang baru seperti B57 dan sebagainya, dan kita menjangkakan selain daripada lonjakan ekonomi, perlu juga kita menyeimbangkan dengan kemasukan pelancong dari negara luar. Jadi untuk kita bercakap soal dengan COVID-19, bersediakah kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini di atas talian, iaitu Profesor Datuk Dr. Haji Rohaizat Haji Yon selaku Profesor dan pakar perunding perubatan kesihatan awam, management dan sains universiti di MSU, serta mantan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Datuk? Apa khabar, Ibu? Alhamdulillah. Okey, boleh dengar, Datuk. Okey, Datuk boleh dengar kita clear ke kat sana? InsyaAllah clear. Okey, Datuk, soalan pertama kita berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi. Melihat kepada situasi COVID-19, persoalannya, Malaysia bersediakah kita untuk menghadapi gelombang baru ataupun varian yang sedia ada ni? Sebab kita tahu rakyat Malaysia masih trauma lagi apabila menyebut COVID-19, pandemik, PKP dan sebagainya. Bersediakah kita, Datuk? Ini salah satu soalan yang kerap kalilah ditanyakan oleh ramai netizen kita. Adakah Malaysia mampu menampung gelombang tadi tu? Jadi kalau kita lihat Cik Zu, data di Malaysia menunjukkan jumlah kes harian kita semakin menurun. Kalau kita lihat juga kemasukan ke hospital menurun. Kalau 16 hari bulan pun yang masuk hospital baru 57 saja. ICU baru 12 orang dan bilangan yang memerlukan pernafasan pun bantuan alat pernafasan juga menurun. Jadi kalau kita lihat pada masa lalu ada kekhawatiran parameter ini akan meningkat selepas PRU15. Namun parameter ini hanya meningkat sedikit saja. Jadi antara lain saya rasa ini adalah kerana pertamanya
kadar vaksinasi kita yang tinggi. Kedua, pematuhan bolehlah dikatakan pematuhan memakai pelitup muka ni pun agak memuaskan. Dan kerap cuci tangan, gunakan sanitizer, kawalan kesihatan awam yang baik dan sebagainya, dan juga dengan kerjasama pelbagai agensi. Selain itu, saya juga meramalkan sistem kesihatan ini mampu menampung sekiranya terjadi gelombang baru. Harap tak ada gelombang baru. Tapi sekiranya terjadi, saya rasa berdasarkan 4 situasi yang berlaku pada masa kini, dan ditambah pula dengan pertamanya kita punya pengetahuan saintifik tentang virus ini semakin meluas. Kalau dulu kita tak berapa jelas tentang perebakannya, tak jelas tentang gejala, implikasi pada organ, serangan pada sakit kronik, warga mah dan kanak-kanak. Sekarang kita lebih tahu. Itu pertama. Kedua, kita punya kaedah rawatan semakin mantap. Kaedah rawatan kita semakin mantap. Kita dah tahu antivirus yang kita nak gunakan, dan kita dah tahu apa dia ubat yang boleh menyebabkan pembekuan darah. Itu yang kedua. Dan ketiga, ketersediaan COVID Assessment Center. Kalau dulu kita tak ada COVID Assessment Center, CAC. Kemudian kita dah wujud COVID Assessment Center. Kita ada awam dan swasta. Kemudian kita ada COVID Assessment Center yang maya dan juga fizikal. Kemudian seterusnya kita dah ada keupayaan makmal yang lebih baik, lebih banyak. Dan keempat, pusat kuarantin rawatan berisiko rendah awam dan swasta pun ada. Dan hospital awam dah diperkukuhkan. Dan ingat juga hospital swasta juga pada masa kini berupaya dan sanggup merawat pesakit COVID dan dengan kelengkapan yang kita dah ada. Dan yang penting adalah sumber tenaga manusia. Pakar-pakar, doktor, jururawat dan lain-lain anggota kesihatan semakin mahir. Dan antara lain adalah satu lagi faktor yang saya rasa kita nak share di sini, keupayaan digital kita, iaitu MySejahtera dan juga ujian digital memasukkan ujian makmal ke dalam MySejahtera, ke dalam sistem makmal kesihatan awam yang lebih canggih. Jadi ini adalah amat memberangsangkan. Dan kita lihat MySejahtera pun telah mendapat anugerah, pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa. Dan yang paling penting lagi adalah kerjasama. Kerjasama dengan pelbagai agensi, iaitu Majlis Keselamatan Negara, NADMA, Polis, Bomba, kerajaan-kerajaan, agensi-agensi kerajaan yang lain, sektor swasta dan badan bukan kerajaan. Jadi kalau kita lihat situasi sedia ada, dan kita lihat pengalaman yang kita ada pada masa lalu, saya berpandangan sekiranya berlaku gelombang yang baru, kali ini Malaysia lebih bersedia. Sistem kesihatan Malaysia lebih bersedia dalam apa juga situasi. Tapi kembali kepada Izzul. Kita melihat kepada faktor mutasi sesuatu varian COVID-19 itu. Kita lihat awalnya kita tahu simptom-simptomnya bagaimana, demam, panas dan sebagainya, kesakitan. Tapi melihat kepada mutasi varian genetik COVID-19 ini semakin sukar dikesan. Dan sekarang pun kalau kita tengok orang yang dah cucuk vaksin, cucuk booster pun masih ada potensi untuk kena. Yang dah cucuk booster, yang dah kena pertama kali ada potensi untuk kena kali kedua dan ketiga. Jadi macam mana kita nak bersedia untuk menghadapi dengan varian yang semakin sukar dikesan simptomnya ni, dalam masa sama juga sistem kesihatan kita nak beradaptasi dengan situasi semasa ni? Kalau kita lihat dari segi vaksinasi di Malaysia yang telah menerima suntikan satu dos, kurang-kurangnya satu dos adalah 86%. Yang kedua 84%. Yang booster 49.9%, hampir 50%. Jadi menjawab persoalan tadi kita lihat trend corak yang berlaku, iaitu walaupun mereka mendapat jangkitan, majoriti adalah pada kategori 1, kategori 2 dan kategori 3. Jadi walaupun kalau kita khawatir terdapat peningkatan, terdapat mutasi yang baru virus tadi, tapi apabila kadar vaksinasi kita semakin meningkat, apa yang kita lihat trend pada masa yang lalu hingga kini, walaupun bilangan pesakit COVID masih ada, tetapi kebanyakannya adalah pada kategori 1, kategori 2 dan kategori 3. Jadi untuk mengesan
mengesan sama ada individu tersebut mempunyai penyakit COVID ke tidak. Sekiranya bergejala, buatlah ujian COVID. Sekarang kita mudah. Kita boleh gunakan ujian air liur yang kita boleh beli di kedai-kedai, mudah ya. Dan sekiranya positif, dan kita lakukan pengasingan kendiri, iaitu TRIS, test, isolate, kemudian kita inform kepada MySejahtera dan sebagainya. Jadi berbalik kepada soalan tadi, oleh kerana kebanyakannya adalah kategori 1, 2 dan 3, dan ini sekiranya kita boleh meningkatkan lagi kadar vaksinasi, ini adalah lebih baik. Walau bagaimanapun ya, perlu diingatkan, bagi yang kategori 1 ataupun yang tak ada simptom tadi, sekiranya mereka berjumpa dengan golongan-golongan berisiko, ya, golongan berisiko, contohnya ada kawan-kawan yang sakit leukemia, sakit kanser, seelok-eloknya kan gunakanlah sanitizer. Sebab kadang-kadang mereka tak tahu mereka ni adalah COVID ke tidak. Tapi kalau bergejala, kita nasihatkan janganlah jumpa kepada mereka-mereka yang bergejala atau yang berisiko tinggi, atau sebaik-baiknya kalau nak datang pakailah pelitup muka ya. Jadi sebagai kesimpulan, walaupun dengan ada mutasi yang ada sekarang ini, kita lihat di Malaysia R0 ya, atau keboleh jangkitan kita di Malaysia ni dah menurun tau. Ada dalam sekitar 0.7 hingga 0.9. Maknanya kalau ada seorang yang dijangkiti, orang ini nak menjangkiti orang lain tu dah rendah ya, amat rendah, kurang dari 1 orang untuk dijangkiti. Jadi R0 kita semakin rendah dan semakin rendah. Kadar kemasukan ke ward semakin rendah. Jadi saya rasalah walaupun mutasi berlaku dan kita lihat varian baru ini ada yang menyatakan keboleh jangkitannya adalah hampir 10 kali daripada yang sedia ada, daripada varian yang lalu. Okey, Doktor, Datuk, ya. Maafkan saya mencela. Dengan seperti yang kita ketahui ya, sekarang ni telah adanya muncul varian yang terbaru seperti BA5.2 dan BF 4.7, dan seperti yang dikatakan Datuk sebentar tadi, kita telah pun mencapai kelompok imuniti dalam program vaksinasi ya. Seterusnya dan dalam masa yang sama sistem kesihatan kita turut telah pun dimantapkan, dan begitu juga rakyat begitu cakna. Tetapi dengan kehadiran varian ini pastinya akan sedikit sebanyak membimbangkan, kerana ianya dikatakan lebih halus ataupun sukar untuk dikesan, dan Perak difahamkan bakal melaksanakan pemakaian pelitup muka sekiranya keadaan kes bertambah. Dan adakah relevan sekiranya negara kembali kepada sebelum ini, iaitu mengenakan semula pelitup muka bagi menangani keadaan yang berlaku ketika ini? Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di beberapa negeri ya, beberapa negeri, saya rasa kita kena melihat kepada situasi yang akan berlaku pada ketika itulah. Pada ketika itu sama ada akan berlaku kenaikan mendadak, kes COVID dan sebagainya ya. Menjawab kepada keadaan sama ada kita perlu mewajibkan pemakai pelitup separuh muka, pada saya terdapat situasi yang berbeza lah. Sebab adakah kita mewajibkan semula memakai pelitup separuh muka? Jadi kalau kita lihat di Malaysia, kita memang sebenarnya telah mewajibkan memakai pelitup separuh muka, iaitu pada 3 situasi berikut. Iaitu pada pesakit yang ada COVID-19 dan dalam perjalanan ke COVID Assessment Center. Kedua, dalam pengangkutan awam. Ketiga, dalam fasiliti kesihatan. Jadi soalan tadi adalah kita mewajibkan, memang buat masa ini 3 tempat ini memang diwajibkan. Berbanding dengan negara lain di luar negara yang mereka tidak pun mewajibkan dan tidak pun menggalakkan. Malah kita lihat kawan-kawan kita yang balik dari luar negara, mereka mengatakan bahawa bila mereka memakai pelitup separuh muka, rakyat negara berkenaan yang mereka lawati pula rasa macam khawatir. Nak bayar duit pun mereka risau, takut ini ada COVID ke tidak. Jadi pada pandangan saya, mewajibkan itu memang ada buat masa ini, iaitu pada 3 situasi. Dan di samping itu, kita menggalakkan kepada memakai pelitup muka dalam 6 situasi yang lain.
kita galakkan. Jadi 3 tempat wajib, 6 tempat galak. Dan contohnya 6 tempat tadi semua orang dah tahu, iaitu kawasan yang ramai dan sesak, masuk rumah ibadah, apabila kita bergejala, kita tak pasti kita COVID ke tidak. Kemudian apabila individu tu berisiko tinggi, kemudian jika individu melakukan aktiviti bersama dengan orang-orang lain yang berisiko tinggi atau dalam premis bangunan yang sesak, premis itu sendiri terdapat kedai-kedai tertentu, kedai farmasi misalnya, mereka mewajibkan memakai pelitup muka sekiranya masuk kedai. Dan di luar bangunan sekiranya kita sesak. Jadi tertakluklah kepada situasi pada ketika itu pada masa akan datang. Jadi buat masa ini mewajibkan 3 tadi dan menggalakkan 6 tempat, saya rasa masih lagi relevan dan memadai. Datuk, formulir dia Kembali 3 kepada wajib, Nuriza. 6 digalakkan. Ya. Betul? Dan Datuk, kita nak tahu juga sebagai rakyat Malaysia yang seharusnya lebih syakna dalam menangani ataupun melindungi diri daripada berdepan dengan musuh yang tak nyata ini COVID-19. Apakah lagi yang mereka belum mengambil kira dalam mematuhi ataupun memperketatkan lagi SOP diri? Apakah yang perlu kita buat untuk memperketatkan SOP? Saya rasa bukan hanya SOP, bahawa SOP sedia ada pun masih relevan, tetapi mungkin beberapa penambahbaikan lagi segi pengukuhan aktiviti advokasi dan juga pengukuhan aktiviti surveillance, dan antara yang paling penting juga adalah kepatuhan. Yang paling penting adalah kepatuhan. Contoh kan advokasi tadi saya sebut vaksinasi. Dan saya nyatakan vaksinasi kita yang dapat 1 dos tu dah 86%. Tetapi ada baki lagi 14%. Mungkin kita boleh meningkatkan lagi 14%. Begitu juga pada yang dos kedua. Dan yang booster dose baru 49%. Ada lagi 50%. Jadi kalau itu dapat dipertikaikan, lebih baik. Dan kita pun tahu bahawa ada nombor 2, rawatan antiviral yang kita ada. Jadi rakyat mungkin boleh mengambil peranan, kalau dah tahu sakit, boleh pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan antiviral sekiranya bersesuaian. Dan yang ketiga saya sebut tadi, trace, iaitu kita test sendiri gunakan ILEO, kemudian dah test, kita report dalam MySejahtera kalau positif, kemudian kita lindungi diri sendiri dan inform dalam MySejahtera, kalau ada masalah kita seek. Jadi trace, test, report, isolate, inform dan seek. Dan lain-lain adalah langkah-langkah kesihatan awam, langkah-langkah kesihatan awam. Untuk contohnya kita elakkan pergi tempat sesak. Tapi kalau nak pergi juga, jangan lupa pakailah pelitup muka. Dan bila kita berjalan ke mana-mana tu, kalau kita pegang kita tak pasti, kita cuci tangan sama ada dengan sabun atau kita bawa sanitizer yang kecil. Tapi ada juga kita lihat mereka memakai pelitup muka macam ni. Macam mana ya? Jadi insya-Allah lah. Dagu dia tak dapat COVID. Selamat. Tapi hidung COVID dapat masuk. Itulah masalahnya. Dan untuk makluman semua kita pun tahu kan, kalau ini lihat replika COVID ini. Ini saiz COVID ni 60 nanometer je. Amat kecil saiz dia. 60 nanometer. Jadi dia boleh masuk ke dalam rongga-rongga hidung dan sebagainya. So kalau kita pakai pelitup muka, separuh muka dengan baik, kajian-kajian menunjukkan bahawa boleh melindungi sehingga 80%. Tadi saya sebut saiz COVID ini 60 hingga 140 nanometer. Jadi tak fahamlah apa-apa. Mungkin ramai yang tak berapa jelas. Rambut kita ni saiz dia adalah 80,000 nanometer. Maknanya kalau kita ambil selai rambut, kita halus-haluskan, carik-carikkan sebanyak 1,333 kali. Dapatlah saiz COVID virus ini. Jadi sebab itulah apa yang rakyat boleh buat bila pergi tempat sesak tu atau bergejala, pakailah pelitup separuh muka dengan betul. Jadi kepatuhan tadi. Kepatuhan itu amat pelitup penting. muka tu masih perlu diteruskan Datuk dengan hand sanitizer dan sebagainya. Langkah kendiri perlu dilakukan juga. Betul Datuk? Ya, betul.
Baik, Betul. apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Dato' atas kesudian bercakap soal COVID-19. Kembali bersediakah kita, dan saya rasa ini merupakan satu topik yang perlu kita bawa lagi di masa hadapan. Nurul? Sebenarnya Izul, kan kita tak ada pilihan bersedia ke tidak. Kita sepatutnya sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan. Dan kita nak saksikan dulu juga Izul mengenai CSR Harley Davidson. Apa pun kita saksikan BT yang telah pun disediakan. Bertempat di Hawk Harley Davidson Kuala Lumpur telah berlangsungnya satu program Two Wheels Warrior yang dianjurkan bagi meraihkan 140 kanak-kanak yang kurang bernasib baik sebagai salah satu usaha mereka dalam berkongsi pengalaman manis menerusi program tanggungjawab social corporate. Two Wheel Warrior actually is our CSR program. So we are doing this is a different experience for the kids. So they can joyride a Harley Davidson and get to fly on the flight to experience. It's a lifetime experience for the kids. Hope we can do more, and then please stay tuned with us. We got a few more programs coming up. Ditanya mengenai objektif penganjuran program Two Wheels Warrior, berikut merupakan pandangan daripada Datuk Dr. Halim Shah selaku penasihat Hawk KL. Kita ni sangat bernasib baik. Budak-budak yang ni semua yang bersakit tu, yang anak yatim tu tidak ada peluang untuk naik. Jadi kita ni nak bagi balik pulang apa yang kita berdapat kepada masyarakat. Jadi itulah apa yang kita ingin buat dari segi rider dan Harley Davidson sebagai Route 77 lah. Selain itu, program tersebut turut mendapat sokongan dari Klub Lion Kuala Lumpur dan Top Glove Foundation. This is the first time Lions Club kerjasama dengan Harley Davidson Kuala Lumpur. Ya, sama-sama untuk bagi fulfill itu dream, children punya dream, especially child cancer. So kita ada kids from Ronald McDonald and other homes, orphans. Ya, semua yang umur 7 sampai 17. Kita bagi mereka itu Harley experience, riding experience and also flying experience. So that's why ini pertama kali. So kita sudah kumpul 100 lebih. Dari segi Top Glove Foundation, kita memberi dari kewangan dan juga makanan dan apa saja yang diperlukan untuk menjayakan program ini. Ini ialah kita punya matlamat yang pertama. Usaha CSR ini ternyata mendapat sokongan dari semua. Malah ada yang berharap agar program seperti ini diteruskan untuk masa akan datang. Pada pendapat saya, kita perlu lebih banyak lagi program-program CSR sebegini kerana ada banyak golongan-golongan yang memerlukan lah. Tapi buat masa ni kita buat untuk kanak-kanak yang memerlukan. Tapi banyak lagi di antara rakyat Malaysia ni sebenarnya berada dalam keadaan yang susah. Jadi siapa yang bernasib baik, I urge everyone to actually encourage untuk buat lagi lebih banyak program-program sebeginilah untuk menolong mereka tu. Ditanya mengenai perancangan di masa hadapan, berikut komen dari penasihat Hawk KL. Perancangan datang bentar lagi kita akan buat Seahawk dalam bulan Mac atau bulan Mei, di mana kita akan bawa lebih kurang dalam 70 ke 80 biji motor ride daripada Kota Kinabalu ke Kuching. Dari duit dan dana yang kita dapat ni, kita akan pulang balik kepada masyarakat dalam segi CSR, charity. Dengan adanya penganjuran program sebegini, sedikit sebanyak dapat memberi 1001 kenangan manis buat kanak-kanak yang disantuni. Baik, bertemu kembali. Silakan Nurul. Dah ada tu. Dan terima kasih di atas kesetiaan anda. Dan kalau tadi kan kita dah bercakap mengenai kesiapsiagaan kesihatan bagi berdepan dengan ancaman COVID-19. Dan kali ini kita nak bersantai-santai sedikit dan suasana mood bercuti itu dah kembali timbul. Kali ini kita masih lagi nak memperkatakan seperti di awal rancangan tadi Izu, kita nak memartabatkan adat dan warisan Melayu. Jadi hari ini nampak tak saya punya pakaian daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Cuma tak ada songket. Berselendangkan songket je. Cuma saya lah je tak kena pakai batik kan. Betul. Busana baru sesuai dengan tetamu kita pada hari ni. Itulah nak tahu kenapa tak pakai busana tadi. Kita awalkan Khamis. Kalau kerajaan Khamis batik kan. So hari ni kita awalkan. Baik. Bercakap soal dengan topik kita hari ni iaitu memartabatkan adat dan warisan Melayu, kita bersama dengan seorang tetamu. Saya rasa di Facebook beliau cukup dikenali. Di surat khabar pun
pernah viral satu ketika dahulu. Inilah orangnya, Encik Faiz Haris. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih untuk undangan. Okey, apa daripada kita lihat penampilan Cik Faiz kan, lengkap ni dari hujung rambut, hujung kaki, daripada bertanjak sehingga bercapal lah di orang kata menggantikan kasut kan. Dan pastinya ini merupakan bukan sahaja satu budaya Melayu yang kebiasaannya perlu kita tahankan, tapi merupakan minat Cik Faiz sendiri ya. Tetapi kita nak tahu juga bagi golongan muda, bagi Cik Faiz ketika ini yang begitu minat sekali dengan pakaian-pakaian budaya Melayu ni, apa yang mendorong minat itu datang? Macam saya bila saya tengok saya pun pernah melancong keluar negara, bila tengok satu dua tempat macam mana orang luar boleh tonjolkan, pertahankan dia punya pakaian kebudayaan. Misal contoh masa saya ke Thailand, saya tengok macam mana ditonjolkan pakaian kebudayaan dia, sampai kan ada dia buatkan patung Barbie dengan edisi pakaian Thailand. Jadi saya terfikir kenapa kita dekat Malaysia ni agak susah nak tengok, melainkan majlis kahwin je lah. Sampai sekarang pun bila pakai kadang-kadang soalan dia orang katanya abang bawa nikah ke, ataupun ada menari kat mana-mana ke. Jadi benda tu dia dah jadi satu benda yang agak canggung. Itu yang mendorong minat lah secara tak langsung. Tapi kalau kita tengok trend budaya rakyat Malaysia pada ketika ini, pemakaian mengenakan pakaian busana tradisional dan sebagainya dilihat cukup diterima dengan sangat baik. Malah ada komunitinya sendiri. Mungkin Cik Faiz boleh ceritakan transisi daripada dulu, sebab kita dulu sangat jarang melihat orang mengenakan busana, mengenakan songket, melainkan daripada untuk beberapa situasi seperti macam Cik Faiz kata tadi, kahwin, event kebudayaan dan sebagainya. Kemudian beralih ke transisi yang ketika ini orang ramai dah mula terima. Mungkin boleh ceritakan situasi di mana orang pada satu ketika dulu orang tak terima benda ni dan sekarang orang dah terima. Mungkin ada yang boleh dikongsikan. Kalau seingat saya lah, pelibatan saya agak baru sebenarnya. Saya mula terlibat berbusana ni baru dalam sekitar tahun 2014. Tapi komuniti yang dah ada dah wujud sejak daripada tahun 2009. Antaranya yang dibawa oleh Dr. Johan Iskandar sendiri. Masa tu ada komuniti secara maya lah, ada kriswarisan.com. Kemudian dialihkan jadi kita tubuhkan satu pertubuhan yang rasmi. Antara pertubuhan yang kita ada Persatuan Penggiat Seni Alam Melayu, Penilam, yang mana melalui benda ni kita tak semata-mata untuk tonjolkan yang kita ni nak pakai lawa-lawa, pakai cantik-cantik, tapi kita masukkan juga unsur-unsur pendidikan. Dan kita pernah bekerjasama dengan Universiti Malaya tahun 2019, betul-betul sebelum Covid lah. Dan kita buat satu pameran selama sebulan, pameran berkenaan Desta Alam Melayu, sampai terbitlah buku Desta Alam Melayu yang warna biru ni. Ini adalah hasil bahan pameran kita di Akademi Pengajian Melayu di Universiti Malaya. Penerimaan masa tu macam mana? Penerimaan sangat menggalakkan lah. Sampaikan seingat saya ada pernah penuntut UM yang bukan orang Melayu, dia kata saya macam minat nak belajar, boleh tak duduk tengok? Kita kata tak boleh duduk tengok. Itu dia. Dan Cik Faiz, kita nak tahu juga, mungkin ada sesetengah orang berpendapat untuk memartabatkan adat warisan tradisional Melayu ini terlalu bersifat old school ataupun lama, budaya sesuatu yang lama macam nampak old school lah gayanya, ataupun lebih tepat lagi macam lapuk ataupun ketinggalan zaman. Jadi sebagai seorang penggiat seni budaya Melayu yang pastinya Persatuan Penggiat Seni Alam Melayu yang kaya dengan pelbagai aktiviti untuk memartabatkan lagi busana dan juga adat-adat Melayu, jadi pandangan tentang persepsi ini bagaimana? Bagaimana nak memupuk kembali semangat yang kita lihat dah semakin hilang itu kepada masyarakat dan generasi muda khasnya? Satu benda yang kita kena terima ialah kalau tak ada yang lama, takkan datang yang baru. Jadi kita tak nak kita kena perkenalkan juga yang lama tu supaya generasi yang baru dia tahu daripada mana dia datang. Jadi kita di Penilam, kita bawa benda ni dalam bentuk satu, kita anjurkan misal contohlah, kadang-kadang ada orang dia minat nak pakai tanjak, tapi dia kata saya nak buat tanjak ni tak boleh suka-suka hati buat kan.
Jadi kita anjurkan bengkel buat tanjak. Dalam masa yang sama ada ahli kita yang kita tengok ada orang yang suka bentuk hiburan, kita bawa dalam bentuk hiburan. Okey. Bawa tarian. Maknanya tanjak ini pun dia signifikan mempunyai pelbagai acara dan maksudnya Betul. dia mewakili acara-acara semasa. Mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak. Saya baru tahu hari ini sebenarnya. Sama. Misal contohlah kalau kita sebut macam tanjak dia ada ciri dia yang khusus lah. Kalau kita sebut tanjak, secara umumnya dia mesti ada tiga ciri. Dia mesti ada simpulan, bahagian simpulan. Kemudian dimula dengan bahagian tapak, bahagian bawah ni, bahagian permulaan, simpulan, dan dia ada karangan, bentuk yang membentuk. Jadi cukup 3 ni baru dia boleh panggil tanjak lah. Kalau tak, dia tak boleh nak panggil tanjak. Sebab tu ada satu benda yang kita biasa sebut, tak semua tengkolok adalah tanjak, tetapi tanjak boleh dipanggil tengkolok. Kita tahu benda yang agak terkeliru lah. Sebab tengkolok dia ada tengkolok lelaki dengan tengkolok perempuan. Jadi macam tanjak pun satu-satu bentuk karangan, simpulan dia akan tunjukkan asal-usul. Tanjak tu orang negeri mana pakai, siapa yang pakai, waktu bila pakai, dan kedudukan simpul tu sendiri pun salah satu bentuk komunikasi. Jadi balik pada soalan tadi, itu yang cara kita nak tunjukkan pada generasi hari ni, yang sebenarnya benda yang kita rasa lapuk old school tu sebenarnya ada benda yang menarik untuk kita hari ni belajar. Macam orang dulu bila mereka turun perang, mereka tak ada walkie-talkie. Jadi mereka pun tak boleh kita nak serang ni, nak serang tak. Dia cukup untuk pusingkan sikit tanjak dia, simpulan ke belakang untuk berisyarat kita sedia nak serang. Sesuatu yang menarik itu ya. So, ada simbol dan makna dekat situ. Kalau anda dapat lihat di tangan saya sekarang ni merupakan salah satu buku tulisan daripada Tunas Afendi, kata silap dekat sini, bertajuk Ungkapan Tradisional Melayu Riau. Ada satu bahagian yang saya rasa cukup menarik untuk dikongsikan, di mana disebut berkaitan dengan cara pemakaian. Bahagian 1, pakaian tradisional, muka surat 35, cara berpakaian. Dia sebutlah celana, baju, kain, selendang, desta, perhiasan. Tapi bahagian menarik, cara berpakaian. Ada dekat sini saya tengok cara berpakaiannya. Kalau memakai teluk belanga bagaimana, kalau memakai cekak musang bagaimana, kalau memakai kalau tanjak miring ke kanan, miring ke kiri bagaimana, kalau tanjak terletak lurus bagaimana. So perinciannya ada dekat sini. Mungkin Encik Faiz boleh kongsikan ungkapan tradisional Melayu Riau ni, apa yang sebenarnya kita perlu lihat, perlu kita rungkai bagi memahami sejarah dan juga tradisi Melayu yang semakin dilupakan pada sekarang ini. Allahyarham Tengku Nasiruddin Effendi, ataupun ringkasnya kami kenal sebagai Pak Tenas lah. Dia kumpulkan ungkapan-ungkapan Melayu lama ni sebab antara metod ataupun cara pengajaran orang dulu, dia sampaikan dalam bentuk kiasan, dia bersusun dalam bentuk perkataan. Jadi benda tu secara tak langsung dia menjadi satu benda yang diamalkan, dengan secara tak langsung benda tu dia jadi panduan lah. Misal contoh dari segi berpakaian, kita boleh menyampaikan hajat kita tanpa perlu kita beritahu secara terang-terangan. Misal contoh dari segi pemakaian kain samping sendiri, untuk beritahu yang orang tu, dengan istilah orang sekarang lah kata, dia single and available. Pinjam istilah. Dia pakai samping kepala kain, bahagian yang lain sikit pada kain samping, kain songket tu dia akan letak kat sebelah depan. Nak beritahu dia ni bujang lagi. Bukan bujang lagi, bujang. Bujang lagi dia jadi sensitif sikit sehari dua ni. So maknanya itu indikator yang lain juga lah. Sebab sebelum ni ada yang kata kalau samping di bawah lutut dah berpunya, samping di atas lutut single. Itu secara umum lah. Tapi yang lebih khusus lagi, kalau diletak kat depan, macam ikatan samping yang biasa saya pakai lah, dia memang bawa ke depan, bentuk ikatan dia macam tu. Memang nama dia Teruna Mencari Jodoh. Jadi kegunaan ni memang dulu kalau pakai pergi beraya, beritahu
saya ni nak meminang anak dara pakcik, tapi dia tak perlu beritahu secara terang. Dia beritahu secara berkias. Melalui pakaian. Melalui pakaian. Juga ya penggunaan kain batik, pemakaian kain batik. Betul. Yang diguna pakai oleh golongan-golongan wanita. Ada istilahnya juga, Izu. Ada istilah. Mungkin tak apalah, itu nanti dengan Nurul lah kita buat sesi. Okey. Dan kita nak tahu juga bagaimana kita nak membudayakan lagi adat warisan kita sendiri dalam gaya kehidupan. Okey, yang antara yang usaha sama yang saya pernah buat dengan beberapa rakan-rakan lah, antaranya Tuan Hilal Ashraf. Beliau baru ni terbitkan sebuah novel bertajuk Nirnama. Jadi dalam novel beliau ni kita masukkan elemen-elemen cerita rakyat. Dalam masa yang sama kita ketengahkan juga tentang pemakaian, tentang budaya. Jadi untuk tarik minat, dan kalau tak silap saya, Nirnama ni pun dah masuk kepada fasa untuk dijadikan siri animasi lah. Siri animasi dan juga permainan video. Jadi itu antara secara tak langsung lah. Begitu juga dengan kawan-kawan yang pandai melukis apa semua. Jadi kita galakkan dia. Kita bagi gambar-gambar contoh. Kita kata, apa kata banyak kan buat lukisan ataupun nak buat komik ke apa, buat komik yang berlatar belakangkan kita punya kebudayaan. Sebab kalau kita tengok orang Jepun, dia letak je katana dia, pedang samurai, orang tahu ini pedang Jepun. Jadi kita nak sampai satu tahap bila kita letak je keris ataupun tanjak, orang tahu ini identiti Malaysia, identiti kita letak keris tak tanjak, identiti Malaysia, identiti orang Melayu. Tapi menyebut berkaitan keris sebenarnya satu perkataan yang cukup sensitif sebab kita ada berlaku pertempuran. Tapi benda tu kita akan sentuh sekejap lagi, Faiz. Kita berehat dulu, Nurul. Kita berehat dulu, kita kembali selepas ini. Yang ke mana? Baik, bertemu kembali. Masih lagi bercakap soal memartabatkan adat Melayu. Dan warisan Melayu. Dan warisan Melayu. Kita dah sentuh berkaitan dengan buku ungkapan tradisional Melayu Riau. Kita nak tengok dua buku yang berbeza. Satu warna coklat, satu lagi warna biru. Desta Alam Melayu, sini tulis edisi terhad. Sana tulis asal usul sejarah dan penggunaan. Mungkin Encik Faiz boleh ceritakan secara ringkas. Apa beza kedua-dua buku Desta Alam Melayu ni? Okey. Perbezaan dia, buku merah ni ada terbitan yang awal lah. Jadi dalam buku merah ni lebih banyak dimuatkan maklumat yang lebih terperinci tentang setiap desta yang ada di alam Melayu berbanding dengan buku biru. Sebab buku biru ni kita terbitkan selepas usaha sama kita dengan Universiti Malaya, Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Jadi dari sudut maklumat tu dikurangkan sedikit, tapi ada penambahan dari sudut gambar bahan pameran lah. Dan yang buku merah ni tahun lepas baru terima anugerah buku terbaik Malaysia dekat pameran buku Festival Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Ini dia buku ni dapat saya saksikan ya. Isinya begitu menyeluruh sekali ya. Mengenai adat juga dan juga pemakaian kaum wanita dan juga kaum lelaki. Tapi mungkin di sini lebih memfokuskan akan pemakaian desta kaum lelaki. Dan di sini lebih menyeluruh juga. Masih ada juga cuma yang biru dia lebih pada kebanyakannya kelebihan dia pada gambar lah. Dari segi maklumat buku merah. Itu dia. Dan seperti yang saya kongsikan tadi, selain daripada mungkinlah Cik Faiz kata untuk membudayakan kembali adat Melayu atau warisan bangsa Melayu ini diaplikasikan dalam penulisan lukisan komik. Tapi dapat kita saksikan impak daripada filem juga tidak jauh ketinggalan. Dan baru-baru ini seperti filem Mak Kilau yang mencetuskan satu fenomena di mana begitu ramai rupanya mereka kat luar sana yang begitu teruja dengan busana Melayu sehingga mengenakan busana Melayu untuk menonton filem itu. Dan tahniah jugalah diucapkan kepada rakyat Malaysia kerana di situ jelas sekali ya kita dapat melihat filem turut menyemarakkan dan menyepadukan kembali ataupun memberikan semangat untuk mereka memakai kembali pakaian busana Melayu. Tetapi kita nak bagi sedikit sebanyaklah kepada mereka di luar sana yang kadang-kadang kita lihat taksub dengan
budaya Melayu, kita tak sentuh mengenai pemakaian tetapi mengenai budaya Melayu yang kadang-kadang kita tahu sedia maklum budaya itu yang terdahulu datang sebelum wujudnya agama Islam di tanah Melayu, dan sedikit sebanyak mungkin memberi sedikit kesan ya. Mungkin Cik Faiz boleh kongsikan mengenainya. Okay, yang ni kita boleh katakan kalau kadang-kadang benda ni berlaku bila semangat dipandu tanpa ilmu lah. Dia ada semangat, dia ada keinginan nak pakai dan sebagainya, cuma kadang-kadang kurang ilmu. Sebab kalau kita tengok betul-betul antaranya yang dalam ungkapan Melayu Riau tu ada disentuh tentang beberapa jenis pecahan adat. Jadi kalau tengok orang Melayu ni yang disebut sebagai adat, sebenar-benar adat, dia mesti tak lari dan terikat dengan syariat. Sebab pembentukan budaya Melayu tu dia lebih tersusun selepas pada kedatangan Islam. Jadi benda-benda yang berlawanan dengan syariat ni sepatutnya memang dia dah tinggalkan. Jadi tak sepatutnya timbul isu apabila satu orang tu dia kata dia nak jadi Melayu, dia sampai kena buang yang Islam, ataupun bila dia nak amalkan Islam dia kena buang Melayu. Sebab kedua-duanya boleh berjalan seiringan. Dan sepatutnya memang macam tu. Dan kita nak tahu juga kadang-kadang pemakaian budaya Melayu dan Indonesia, kadang-kadang situ ada percanggahan tetapi kadang-kadang ada persamaan. Kita nak mengenal pasti yang mana satu budaya Melayu dan yang sebenarnya pemakaian budaya Melayu. Mungkin Tuan Faiz boleh kongsikan. Okey, sebab kalau macam contoh jiran kita di Indonesia, kita juga ada orang Melayu dekat sana. Jadi tak dinafikan memang ada. Macam contoh yang baru-baru ni kami bawa balik daripada Kepulauan Riau, memang kita jumpalah dari segi persamaan bahasa, pakaian dan sebagainya. Tapi bila yang disebut pakaian Melayu tu, dia tak terikat dengan negara, dia terikat kepada orang Melayu tu di mana orang Melayu tu berada. Misal contoh kita ada orang Melayu di Brunei pakaian begini, tapi secara umum yang lelaki dia akan pakai baju kurung. Lelaki pakai baju kurung? Okey. Baju kurung ialah nama umum untuk baju lelaki, baju perempuan. Baju kurung. Dia ada baju kurung lelaki, baju kurung perempuan. Cuma beza dia pada nama potongan lah. Dia ada baju kurung cekak musang lelaki, baju kurung teluk belanga lelaki, baju kurung teluk belanga perempuan, baju kurung cekak musang perempuan. Dia ada baju sikap, baju hias, baju layang. Dia ada berbagai-bagai jenis baju lah. Itu dia betapa indahnya sebenarnya budaya Melayu ini sekiranya kita susuri dengan lebih mendalam lagi. Dan sebenarnya kan Izu, sebenarnya bagi saya mungkinlah kita ni berasal daripada budaya satu Nusantara Melayu dulu yang membuatkan tiada pemakaian pengkhususan Indonesia ke Brunei ke, kerana kalau kita saksikan balik rumpun Melayu itu adalah berasal daripada Nusantara, pasti ada tempiasnya di situ. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Faiz Harith dalam perkongsian yang menarik hari ini, iaitu memartabatkan adat dan juga warisan Melayu. Sebenarnya banyak yang kita belajar pada hari ini. Sebelum kita tinggalkan anda dan juga penonton semua, ada 4 rangkap saya nak kongsi. Bagai menatang minyak penuh, memegang amanat dengan dengan petuah, memegang adat dengan lembaga, memegang cakap dengan karena. Korang fikirlah sendiri apa maksud dia. Untuk itu, kita jumpa lagi esok. Saya Izu Yusof. Saya Nurul Umul. Assalamualaikum, selamat dan hingga berjumpa lagi. Bye-bye.